Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kita tentang wajib haji, seperti biasa kita bandingkan di antara rukun haji dan wajib haji secara mudah faham. Saya guna bahasa mudah fahamnya, bahasa teori, iaitu wajib dan rukun kedua-duanya mesti buat, wajib buat. Rukun pun wajib buat, wajib haji pun mesti buat, wajib buat. Tetapi rukun kalau kita tertinggal, ada uzur ke tak ada uzur ke, menjadikan hukum haji kita tak sah. Kalau tak buat tak sah, senang fahamnya. Tak buat tak sah, ataupun belum sah. Adapun wajib haji, kalau tak buat ada uzur, boleh diganti dengan dam. Kalau sengaja tinggal, dam tetap, dan dia berdosa kerana sengaja tinggal. Kalau yang kena dam tetap dosa ni kalau ada uzur, sakit contohnya, halangan jalan raya, jam, halangan-halangan yang uzur, itu tak dikira dosa, cuma dia wajib bayar dam juga. Tengok sebab-sebab dia. Okey, antara perkara wajib haji di sini iaitu benda yang sebut ni mengetahui pengertian tentang tahallul. Ni apa yang perlu persiapan kita untuk melaksanakan, inilah apa yang kita bincang ini. Okey, wajib haji jadi keempat, melontar dia sebut yang tu yang keempat. Kalau kita tengok di sini, yang pertama niat ihram haji di miqat. Kita tengok yang wajib ni ya. Niat di miqat. Okey, ni wajib haji, ini rukun. Ada 6, ni pun 6, ni pun 6. Yang pertama rukun niat. Wukuf, tawaf, sa'i, gunting, tertib. Wajib niat ni mesti di miqat. Fokus kita di miqat. Jangan keliru, kadang orang keliru. Ni pun ada niat ihram, ni pun niat ihram. Maksudnya niat tu mesti di miqat, dalam miqat. Larangan ihram, kita dah bincang tentang 13 perkara dilarang, itu, ini dan sebagainya. Bermalam di Muzdalifah, semalam kita dah bincang. Bermalam ataupun bermalam yang maksud mabit ni bukan maksud tidur, tapi mesti maknanya badan kita ada di situ. Tidur ke tak tidur ke, nak jalan ke, nak duduk diam terpulang. Yang penting dalam kawasan Muzdalifah kita dah ada pada jam-jam yang kita sebut. Okey, cuma ni nak test sikit. Bila bermula mabit Muzdalifah, jam bermula separuh malam, ataupun kita selalu sebut tengah malam. Tapi kadang orang keliru, tengah malam dia ingat pukul 12 kan? Jadi kita lebih tepatlah saya kata sebut separuh malam ya? Separuh malam. Jam pukul berapa? Itu ditentukan nanti, akan ditentukan oleh Kementerian Haji Saudi. Dia kira daripada maghrib sampai subuh, yang tengah tu dia isytiharkan tengah malam. Dua waktu yang kita kena menanti-nanti pengisytiharan daripada dia orang. Dua jenis. Yang pertama separuh malam ni. Separuh malam. Yang pertama, yang keduanya nanti dalam bab mabit di Mina ada lagi istilah lebih daripada separuh malam. Yang tu berapa jam akan diisytiharkan. Nanti kita sebut ya. Tapi yang tu belum tentu, mungkin tak tahu lagi. Jadi permulaan mabit Muzdalifah separuh malam. Separuh malam. Penamat dia pukul apa? Terbit fajar ataupun azan subuh, tamat. Subuh 10 Zulhijjah. Kalau kita kira malam raya lah kan. Orang sini dah takbir nak makan ketupat lah. Kita sana sibuk di situ. Okey. Dan hari ini kita akan fokus 3 benda ni. Melontar 10 Zulhijjah, melontar kubra, jamrah kubra kan. Selalu short perkataan kita sebut melontar 10 Zulhijjah. Kau dah melontar 10 Zulhijjah belum? Kau dah melontar belum? Kadang-kadang kita sebut melontar jamrah kubra belum? Itu istilah-istilah yang kita guna di sana. Itu bermalam pula mabit juga ni, bermalam di 3 malam ini, 3 tarikh tasyrik. Dan melontar
ketiga-tiga tarikh tasyrik juga. Kan? Tak sama ya, melontar ni dengan melontar ni lain-lain. Ni tarikh 10. Ni tarikh 11, 12, 13. Ini satu lubang 7 biji batu je. Yang ni setiap hari, 3 hari ni, 3 lubang, 3 lubang, 3 lubang. 7 kali 3, 21, 21, 21 biji. Ya. Ni yang 11, 12, 13, 3 lubang, 3 lubang, 3 lubang, 3 hari. Yang ni hanya satu lubang, 7 biji sahaja. Okey. Nampak gambaran ni, kita akan bincang hari ni. Ni apa ni nafas awal, nafas tani akan ada dalam slide kita nanti. Okey. Apa dia tulis ni? Hari Tarwiyah. Ini perjalanan haji kita. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Hari Tarwiyah kebiasaan jemaah haji, dia prepare terus mula di hotel dia dengan niat ihram. Ni miqat kita di hotel, dah pakai ihram semua. Kan? R ni apa dia? Rukun. W ni wajib. W ni wajib. Ni rukun. Dah satu rukun kita buat, dua rukun, dua wajib kita dah laksanakan. Maksudnya kita di miqat, betul, niat kita di miqat dah. Kita dah ada larangan ihram, kita dah mula. Larangan ihram, tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh tu. 13 benda tu, dah mula. Bila? Daripada kita niat di hotel. Semalam Ustaz kata niat atas bas. Ialah bas masih dalam tanah haram, kira di kawasan hotel lah tu. Ya? Di kawasan hotel. Jangan sampai dah keluar sempadan Mekah, baru nak niat. Tu dia kena patah balik masuk. Itu kita kata mustahil nak patah balik masuk. Okey, ni semua di Mekah. Berapa bulan? 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Ni nanti. Lepas tu dia pergi mana? Pergi ke sini. Ni kebiasaan ya. Kebiasaan kita dah niat di hotel, terus naik bas ke Arafah. 8 bulan kita duduk tidur satu malam situ. Malam 9 dah tidur situ. Sebab dia mula malam dulu, maghrib kan? 9 malam. Besoknya baru siang 9. Tiba di bermalam di Arafah. Pukul berapa nak tolak sampai sini, itu bergantung pada nombor bas. Paling awal pukul 8 pagi. Adalah untuk 8 pagi, 8.30, 9 ikut bas. Kadang jalan 10 bas sekali. Jadi bergantunglah, kadang kena bas yang ke 90 enggak kan. Mungkin petang lah kita, asar lah. Sampai sini maghrib, lebih kurang. Jadi selama kita berada di Arafah, kita akan salat jamak 4 rakaat, jamak tamam. 4 zuhur, 4 asar. 3 maghrib, 4 isyak. Jamak taqdim. Selama duduk di Mekah ni, Arafah ni. 9 Zulhijjah ke Muncak. Siangnya kita tunggu untuk wukuf. Bila jam wukuf? Selepas gelincir matahari, ini waktu zuhur. Itu dah mula wukuf. Jadi kita di sana pagi waktu duha 9 tu, kita dah suruh jemaah siap-siap urusan tandas, makan untuk tengah hari. Kau boleh makan siap-siap. Pukul 11 tu makan, azan pukul 12. Jadi kalau boleh 12 tu kita kurangkanlah aktiviti lain selain daripada zikir doa. Yang tu yang beri tumpuan. Okey, nak tandas sebelum pergi mandi apa semua buat. Okey. Kemuncak daripada waktu zuhur, dan kita berzikir biasanya sampai asar. Tapi kita tak semayang asar sebab dah semayang zuhur jamak dah kan. Cuma waktu asar kita stop lah. Cara berjemaah ustaz yang pandu. Lepas tu kita suruh jemaah, lepas asar ni jemaah bawa tikar sendiri, pergilah duduk penjuru pokok mana, bawah pokok mana, pergi doa sendiri. Lepas asar. Sampai bila? Kita beritahu azan maghrib, katalah azan maghrib pukul 6. Semua balik ke kemah semula. Waktu tu kita dah tahu dah bas kita nombor berapa. Bas nombor 1, maghrib, sebelum azan maghrib dah ada kemah, nak kemas beg apa semua ni. Semua kita bawa beg hand carry. Kemas semua. Kalau yang bas nombor 9 tak apalah, lambat sikit, tapi maghrib tu kita edah makan, mayalah balik makan. Bas dia lambat sikit. Okey, dan itu 9 Zulhijjah, maghrib,
paling awal azan maghrib, jalan bas. Walaupun dia tak semayang maghrib di Arafah. Tak semayang maghrib di Arafah. Habis itu semayang mana? Dia pergi buat jamak di Muzdalifah tadi. Sebab lepas ni nak pergi mana? Pergi Muzdalifah. Ni bas ke sini. Ni dah tukar tarikh, maghrib dah tukar dah. Maghrib dah tukar 10 bulan dah tarikhnya. Malam raya dah. Kita berada di sini. Paling awal sampai, kalau bas dari nombor 1 tadi pukul 6 dah tolak, mungkin paling lawai pukul 8 sampai sini. 7.30 mungkin dah sampai dah. Ataupun pukul 7. Kalau dia sampai awal, elok semayang maghrib dan isyak jamak takdim di sini. Kalau kawan ni lambat, bas nombor 10, bas nombor 90, tahu pukul 11 malam baru tolak di sini, lebih cantik semayang siap-siap. Sama ada nak buat jamak takdim kat sini, maghrib dan isyak. Mai sini tak ada semayang fardu dah dia. Kan? Okey, di sini. Di sini bermula sebahagian, kita kena tunggu. Kalau sampai pukul 8, kena tunggu sampai separuh malam tadi. Tunggu. Bawa pukul apa 10 malam? Kata diisytiharkan 11 suku contohnya. Kita kena tunggu pukul 8 malam, 9, 10, 11 suku. Bas dia nombor 1. Naik 11 suku, 11.30 lah bas baru, kumpul dan jalan. Sebab bas nombor 1. Bas 11 suku, separuh malam, taklah 11 suku tu jalan. 11.30 lah, lebih kurang lepas separuh malam tu 15 minit, kita akan naik bas semula. Bas semula pergi mana? Pergi sini pula. Mina pula, kemah. Okey, bagi orang yang lambat, mungkin tolak sini tadi pukul 11, sampai sini pukul 12 ke pukul 1 ke. Biasanya bas akan turunkan juga. Dia tak jalan terus. Memang dah lepaskan separuh malam. Sampai pukul 12. 11 suku, separuh malam. Bas sampai sini pukul 12. Biasa kita turun juga kat kemah sini. Dia tak boleh bawa terus sini. Sebab bas tu dia shuttle ulang alik sini je. Dia kena turunkan jemaah, dia balik ambil orang lain pula. Turunkan jemaah, balik ambil. Dah clear sini tak ada orang, baru bas tu dari sini, main sini. Ulang alik sini pula. Jadi tak boleh kita kata, Ustaz dah pukul 12 ni sampai sini, tak payah turun lah, kami nak pergi Mina terus. Bas takkan bawa. Itu sistemnya ya. Nak tanya lah Ustaz. Ya. Selalunya musim haji ni, berapa bas untuk rakyat Malaysia dia berapa bas? Oh, saya pun tak tahulah berapa bas. Tapi kalau tabung haji saja, dah 35,000, satu bas 40 orang. Bahagi tengoklah. Kan? 1,000 lebih bas kan? Tapi bukanlah 1,000 biji. Bas tu ulang alik. Mungkin dah 500, tapi dia punya ulang berapa trip. Tu yang tergendala orang belakang tu. Yang patut pukul 11 dah jadi pukul 2 pagi. Kan? Shuttle ulang alik tu. Dia jadi tertunda orang last. Ada kes yang kita minta simpang lah. Duk Arafah ni sampai ke pagi esok. Semayang subuh duduk sini lagi ni. Semayang subuh sini, semayang duha kat sini lagi. Pernah berlaku lah macam tu. Tapi di sini pun pernah berlaku juga yang menunggu nak main sini sampai ke waktu duha besoknya. Kan? Sini tak apalah kalau waktu duha pun, sebab ada bumbung, ada kemah, boleh baring atas kapet semua. Sini apa jadi? Allahu akbar, berbumbung dengan matahari. Tapi bilik air, masalah semalam ada soalan kan? Bilik air bila orang dah kurang okeylah. Tapi kita tak ada bumbung situ. Hanya pasir. Tak ada atas, tak ada apa. Kan? Jadi kalau bas sampai pukul 8, 9 tu dah terik dah, rasa panas dah, pedih dah. Kan? Pukul 9 baru memang merah macam udang bakar. Kan? Sebab dah jemur tengah panas. Kan? Jadi ini risiko ataupun kemungkinan berlaku. Tapi kalau yalah, harap-harap yang terbaik lah. Apa yang kita nak buat di sini, hanya kutip batu. Penamat permulaan di sini, permulaan separuh malam, penamatnya subuh. Okey. Saya batu memang bukanlah nak kutip sikit-sikit, dah letak bungkus dah ambil je. Okey. Dan bermula tengah malam, tadi separuh malam 11 suku, kita gambarkanlah 11 suku anggaran tu. Bermula 11 malam, dia boleh buat semua ni. Kan? Mabit dah selesai. Kalau boleh pergi Mina melontar, selesai melontar 10 bulan. Sebab semalam dah cantik kan? 4 perkara bermula separuh malam. Cantik kan?
Kena catat tu penting. 4 benda permulaan dengan separuh malam. Permulaan 10 malam, separuh malam, 10 Zulhijjah, ada 4 perkara. Yang pertama, mabit Muzdalifah. Yang kedua, tawaf sa'i, tawaf. Tapi dia tak tulis sinilah. Tawaf. Ya. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, lontar. Jamrah kubra 10 Zulhijjah, bagi lengkap. Jamrah kubra 10 Zulhijjah. Jadi bermula jam yang sama, tengah malam tadi, separuh malam tadi. Jadi boleh tak kita duduk di Muzdalifah? Duduk di Muzdalifah. Katalah bas kita lambat, kan? Duduk menanti-nanti, baik kita cukok terus ya. Dah pisau pun ada, gunting pun ada. Boleh je. Di mana? Di Muzdalifah. Ya. Sah gunting, sah. Sah gunting. Kan? Cuma melontar tak boleh lah kita duduk sini, melontar di Mina, di sini. Okey, apa kita buat? Kita cukur je kat sini. Nak pergi tawaf pun tak boleh. Kan? Jadi kita dah selesai satu perkara. Iaitu 2 perkara lah. Muzdalifah selesai, cukur selesai. Kalau alatnya lengkap lah. Memang tak ada kedai situ. Di Muzdalifah tak ada barber, kan? Kita sendirilah. Boleh tahallul dah ke? Kalau tahallul ni bab kita dah bincang dulu, boleh semak balik ataupun catat semula. Tahallul berlaku setelah kita buat 2 daripada 3 perkara. Semua ada 3. Kita buat 2 daripadanya, dah jadi tahallul awal. Okey, catat. Apa dia 3 perkara tu? Yang pertama, tawaf sa'i. Yang pertama, tawaf sa'i. Okey. Tawaf sa'i. Jadi tawaf sa'i ni kira satu benda, satu kembar dia, kira satu part, satu perkara. Yang kedua, gunting rambut. Dan yang ketiga, melontar jamrah kubra 10 Zulhijjah yang ni. Okey, 3 tadi kan? 3 tu, kalau tuan-tuan dah buat 2 daripadanya, dah kira tahallul awal. 2 daripadanya dah tahallul awal. 2 yang mana Ustaz? Tak kisah selang kot mana pun. Pada hukum, bila dah selesai tahallul awal, kita dah boleh tukar baju, jubah semuanya. Halal dah. Kita dah tahallul. Kan? Tapi mungkin baju ialah tak bawa ke apa tu lain lah. Tapi dah halal lah. Boleh pakailah baju biasa. Kan? Jadi kalau 3 perkara tu, kita buat 2, kita dah tahallul awal, boleh tukar baju. Semua 13 larangan, tak boleh haram gunting rambut, tanpa potong kuku, minyak wangi, tutup muka, tutup kepala, tak boleh, dah halal. Semua boleh dah. Bila kita dah buat 2 daripada 3 tadi. Okey, faham kan? Sebenarnya kalau balik Mekah, nak tawaf dan tukar jiran tadi. Apa yang dah buat dah? Daripada 3 tadi, apa yang buat? Kita dah gunting. Lontar dengan Gunting. Betul? Kita tawaf tak pakai ihram, pakai jubah. Jadi kita dah buat 2, tawaf belum. Yang ketiga, tawaf kita tak buat lagi. Sekarang nak pergi tawaf, pakai jubah. Boleh dah pakai jubah. Tak payah pakai ihram sebab dah halal. Kan? Dah masuk kan? Agak-agak masa kita jauh dah dapat ada yang tak tahallul awal. 2 dari 3 boleh dapat macam mana? Tak boleh sebab tak boleh. Kita di sini kan, stuck kat sini, bas tak mai. Kita mungkin boleh buat cukur di sini. Nak jamrah ni kena pergi Mina. Nak naik bas kan, bas tak mai. Nak pergi tawaf sa'i kena pergi Mekah. Tak boleh buat jugalah. Tak boleh lah. Jadi kita dapat satu benda yang dah buat ni. Di sini. Katalah kita ni betih kuat, lutut kuat, semua kuat, tumit kuat, jalan kaki. Berapa jauh pula daripada 5 km. 5 bukan ke Mekah pun, daripada Muzdalifah ke Mekah jauh sikit, lebih kurang 15 km. Jarak lebih kurang lah saya anggarkan. Tapi ke Mina dalam 7 km lah, 5 hingga 7 km. Ada. Dia ada highway seluas kita punya 4 lorong, semua 8 lorong tu untuk jalan kaki. bukan untuk kenderaan. Tak. Highway jalan kaki. Dia tulis tu, Tariqul Musyah, highway jalan kaki. Kan? Untuk jalan kaki je. Jalan kaki lagi mewah makanan.
Saya tahun 2000 jalan kaki. Masa kita muda kuat kan. Daripada Arafah jalan kaki. Bas tak tahu nak naik bas mana, jalan kaki dengan kawan-kawan. Sampai kita bawa troli tu kan, tayar kan besar tu. Tinggal kecil tayar. Kan? Tinggal kecil, dia haus habis. Sebab kita ni, alah benda-benda ni tamak juga. Orang bagi nasi, bubur ambil nasi. Lagi apa apple apa buah, bubur masuk. Beg dah jadi berat. Makanan banyak. Orang wakaf. Dia memang cari pelanggan. Mai makan, ambil. Kita ambil makan. Jadi pejalan kaki tu lagi mewah sebenarnya. Tapi memang kita tak bagi jemaah haji Malaysia, kita tak galakkan jalan kaki. Bahayalah risiko kan. Tapi kalau boleh jalan kaki, pergi melontar, pergi gunting, selesailah dua benda. Buka baju pakai ihram, buka pakai jubah dan terus ke Mekah pula. Jalan kaki Mekah pula. Kotlah dia kuat. Dah buat tiga-tiga tu. Tadi saya kata 2 daripada 3 tahlul awal. Kalau tawaf pun kita buat dah. Jadi 3 benda kan. 3 full kita buat. 3/3 dah buat dah. Berarti kita dah tahlul tsani. Tahlul yang kedua dah. 2 kali tahlul kita. 2 kali tahlul berarti segala larangan semuanya halal. Termasuk bersama suami isteri. Halal dah. Kan? Ya. Lontar jamrah tu memang buat sendiri ke macam mana Ustaz? Ada apapun, kita semua dalam kumpulan lah. Jemaah kita memang dalam grup kumpulan. Kita tak galakkan pergi sendiri. Tapi bergantung pada masa juga tak? Kalau sempat tak sempat. Ya, gantung masa, sempat tak sempat. Dan selalunya kita akan bawa jemaah. Kalau pergi sendiri tu, dia boleh pergi bukan dari sudut haram dosanya, tapi kita takut pergi sesat semuanya, itu je. Kan? Sakit ke tengah jalan tu ke, pancit ke apa ke, jadi masalah situ. Tapi kalau dia rasa confident, dia pergi sendiri. Kan? Cuma ada time-time yang memang kita larang keras, jangan pergi. Nanti kita akan sebut, iaitu 10 bulan nanti yang ni. Okey, sekarang ni kita naik bas daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Sebenarnya bila kita pergi ke Mina, pada tarikh 10 bulan malam mungkin sampai subuh, mungkin sampai waktu duha pagi macam ni, baru sampai. Bergantung pada bas kita pukul berapa dari sini lah. Tak jauh pun dia, tak sampai 5 km pun. Tapi masalah jam tu lah. Dan kita tak galakkan jalan kaki sebab kemah di sini terlalu luas. Jalan ni kita tak tahu kemah kita kat mana, ujung tu ke sana ke. Kan, nak bawa beg lagi. Tak jalan kaki. Jadi di sini kita akan sampai-sampai tak melontar lagi. Kita bagi jemaah rehat. Itu praktikal kita. Rehat dulu. Kita sampai subuh, so tidur dulu sini. Sampai maghrib, maksudnya bukan tidur maghrib, semayang, makan, rehat, rawat diri apa semuanya. Maghrib tu barulah, lepas maghrib kita dah jamak dengan isyak terus. Jamak takdim juga. Lepas isyak baru jom kita pergi melontar. Kan? Kita pergi melontar. Ketika tu kebanyakan jemaah semuanya masih dalam ihram. Sebab dia baru buat satu benda. Katalah dia dah gunting. Dia dah gunting masa di Muzdalifah tadi. Sekarang ni baru nak pergi melontar yang ni. Jadi buat 1 daripada 3 kan. Dia tak boleh pakai baju biasa lagi. Belum tahlul. Masih ihram. Okey. Jadi katalah lepas maghrib baru tolak. Maghrib tu sebenarnya tarikh dah tukar jadi 11 bulan. Kita buat pada 11, tapi lontaran tu untuk 10. Kita melontar lambat. Lontaran tu namanya lontaran 10 bulan. Tapi kita buat sekarang berapa? Malam dah 11 bulan. Faham? Dia tak tamat lagi dia punya tarikh dia, penamat dia. Sebab melontar semua penamatnya 13 bulan. Yang 10 bulan pun tamatnya 13. Tapi kita melontar 11 bulan kan. Untuk 10, untuk yang 10 punya kita buat pada 11 bulan dah. Lepas maghrib pukul 8 malam, 9 malam. Okay? Masih tak kira qada, tak keluar waktu lagi. Masih on time dia. Walaupun tarikh lain lah. Namanya melontaran untuk 10, tapi kita buat pada 11. Sebab kita nak jalan malam, siang panas. Waktu tu saya kata tadi, kita tak bagi jemaah pergi tak bagi jemaah pergi siang hari 10 bulan tu. Kita tak bagi jemaah pergi
siang hari. Sebab waktu tu terlalu padat tempat menontar. Kan? Terlalu padat tempat menontar tu. Waktu itulah yang berlaku rempohan, kematian, apa semua. Sebab tu jemaah suruh rehat siang tu. 10 bulan siang. Faham eh? Kita rehat dulu. Malam lepas isyak baru jalan. Sebab malam memang tak ada orang dah. Yang ada orang Asia je. Malaysia, Indon, Brunei, Singapura, itu je. Thailand. Ni jemaah Asia je yang pergi waktu malam. Jadi lapang sikit lah. Tak berebut. Dia ada tempat tinggal ke ataupun orang lain tak ada? Tak ada. Dia ada ala kemah sampai ke Jamrat. Jauh. Jalan kaki kita daripada kemah kita kebiasaan paling dekat 3.5 one way. Pergi balik 7. Ha? Kemah di Muaisim di belakang. Dalam kawasan Mina tu, tapi dia kawasan Mina, bukan Mina Jamrat, Mina belakang lagi. Tapi saya tahun yang baru ni kena 4.5 km. Tambah jauh lagi belakang. Kan? Jadi tak tahulah kali ni mungkin kita dapat balik 3.5 tu paling dekat lah jemaah biasa. Kita jalan kaki memang tak ada kenderaan nak grab tak ada. Tak ada grab. Yang grabnya tumit kita sendiri lah. Kan? Itu je lah. Tak ada langsung. Kalau wheelchair memang kita bagi pilihan. Kalau wheelchair kita bagi pilihan. Katalah dia memang tak boleh lutut gini-gini, naik wheelchair, boleh tak nak upah orang tolak? Sama ada kalau naik wheelchair, sama ada sampai sana kena patah balik. Kalau polis tu straight sangat, dia halau, dia tak bagi masuk tempat menontar dengan wheelchair. Kalau untung-untung dia malas nak ambil tahu, dia pejam mata buat tak nampak, selamat kita sampai. Tapi pada undang-undang atas kertasnya memang dia tak benarkan wheelchair masuk menontar. Habis itu macam mana Pak Haji nak menontar? Dua cara. Sama ada minta tolong kawan, dia sebut wakil melontar, boleh. Ataupun upah siapa-siapa je lah. Sekali melontar bagi 100 rial ke, ada kan? Dua cara tu kalau tak boleh pergi, kan? Okey. Ya, sila. Yalah. Tapi tanggungjawab pada petugas dah juga, kena ambil tahu orang yang lambat, yang cepat. Kena kontrol orang cepat lah. Slow sikit Pak Haji, belakang sikit. Slow. Supaya orang belakang sampai. Kalau ikut kita 3.5 orang kuat-kuat ni yang kaki jogging apa semua ni, rasanya sekejap je 15 minit sampai dah. Tapi pasal nak pegang bendera, tunggu orang, alamak, langkah macam ni je lah. Nak tunggu member belakang kan, nak bagi slow. Dia tak bagi berhenti. Stop, tunggu tak boleh. Stop, dia halau. Haji roh. Roh tu bukan, roh tu dia halau. Berambus kau, jalan. Kita ingat roh bagusnya, kau cakap roh rohani punya ni kan. Dia berambus kita tu. Roh, Haji roh. Dia suruh jalan. Dia tak pergi berhenti langsung. Sepanjang 3.5 kau nak berhenti. Penat. Tak berhenti. Tak boleh berhenti. Berhenti polis datang. Roh. Jadi nak tunggu member kena slow macam ni. Tak berhenti pun ni. Tak berhenti. Jalan. Kena slowkan perjalanan kita. Jadi kalau tuan-tuan ada duit lebih, boleh minta. Biasanya tabung haji tak buat kot. Kalau travel lain, dia buat. Kita akan ambil kemah depan, tapi ada tambahannya. Kalau dulu-dulu sebut 2,000, tambah 2,000 rial. Sekarang tak tahulah, kan? Harga lepas PKP kita pun tak tahu apa. Tak jadi 4,000 dah kan? Tu dekatlah dengan Jamrat. Lebih kurang 500 meter, setengah kilometer je nak pergi melontar tu, kan? Tapi berpisah dengan grup jemaah kita yang ramai, kan? Berpisah lah, dia duduk lah dengan entah jemaah syarikat lain, kan? Satu kepala. Harga lepas PKP kita tak tahu, kan? Ya. Antara Jamrat dekat. Dekat. Jamrat tu dekat je. Penghujung lubang pertama dengan permulaan lubang kedua tu lebih kurang macam kita Dewan ni lah, 300 meter, 200 meter ni lah, kan? Jarak dia, ya. Tak ada. Okey, wheelchair tak ada. Wheelchair servis tengah-tengah jalan tu tak ada.
Nasib lah. Kena bawa daripada awal kalau nak bawa, kan? Para medik ada kan tadi. Dia tengok nasib lah. Maksudnya kalau dia dah bawa orang lain, tak ada lah. Dia bukan tunggu 5-10 wheelchair. Dia 1-2 je, 1 je. Ada jemaah saya saya tak ingat tahun bila, memang tak ada wheelchair sampai petugas tabung haji tolong kita. Dia bawa stretcher sebut kan, yang angkat tu. Gitulah angkat dia. Dia badan besar. 4 orang angkat pun tercengap-cengap. Dekat berapa jam dia nak usung sampai ke kemah. Berapa jam? Lama. Kita tunggu, Allah mak. Jadi kita nak, petugas nak tunggu tak boleh. Sebab tu jemaah ramai tu 400, 300 nak jalan. Jadi petugas tabung haji dia kata tak apa-apa, ustaz jalan dulu, kami uruskan yang ni. Kemah nombor apa? Nombor 80 contoh. Dia tahu dah. Dia akan hantar sampai kemah kita ataupun bawa ke pusat center medical tabung haji di kemah-kemah tu. Dia tak ada jalan dah. Ya. Nak apa? Oh, macam-macam. Jangan kecil, yang besar pun ada. Itu pun masalah. Memang tak ada, dia tak ada tandas awam. Tu kita pun heran. Dia tak buat langsung tandas awam dalam laluan tu. Nak selesai di kemah sebelum jalan. Macam mana nak buat? Allah je lah. Tak ada penyelesaian. Adalah jemaah masa tahun lepas tak ramai. Yang baru lepas ni tak ramai, jadi dia minta masuk ke kemah askar punya. Jadi tak ramai tu askar boleh lah masuk seorang, okey lah. Dia pejam mata gitu je lah. Kan? Jadi nasib lah. Kalau benda tu Allah. Ini masalah. Tak ada tandas laluan tu. Laluan kita daripada kemah kita, sebab lalu terowong tak tandas. Tapi kalau daripada laluan lain, ada tandas awam. Tapi al-maklum tandas awam ni yang guna berjuta orang. Macam-macam lah. Yang ada pintu auto kalih pun ada. Tahu auto kalih? Kan? Bukan automatik tapi auto kalih. Tahu auto kalih? Ni. Duduk pegang pintu. Kan? Nak keluar, angkat pintu tepi keluar. Insting tu dah tercabut lah. Ramai berjuta orang. Tinggal ada berlaku lah, pernah berlaku. Tapi apa pun tinggal, sebab laluan kita tu hanya satu, dia tak ada simpang. Jadi kalau tak tahu pun jalan je lah sampai ujung tu. Terowong tu dia tak ada simpang. Jadi kalau simpang silap kanan pergi kiri, dia tak ada simpang, terus satu je sampai ujung. Saya memang jumpa kita lah one way. Dan petugas tabung haji semua pegang bendera Malaysia. Dia akan tunggu di laluan. Kalau kita tersesat, yang penting ingat maktab kemah. Kalau yang tu tak ingat, tabung haji nak bawa pergi mana? Tak ingat. Oi, jemaah Malaysia 30,000. Nak pergi kemah mana? Kita ingat 80. Dia okey, tolong 80 sini kanan dia, tu dia. Ya, apa dia? Boleh, tak ada masalah. Bawa cara lipat tu kan? Boleh, tapi tengok keadaan juga. Itu saya kata nasib askar tu lah. Askar ni macam-macam, dia ikut kepala dia. Mungkin dia bergaduh dengan bini dia malam tadi. Dia main, tak nak bicik, balik. Dia suruh tinggal jalan kaki je. Kalau dia smart sikit, okey lah, bicik jalan, silakan. Lembut hati tu. Kan? Jadi bergantung pada dia. Nak ikut undang-undang tak boleh bawa. Beg besar pun tak boleh bawa. Nak pergi melontar ni, beg besar, backpack belakang pun dia tak bagi. Wheelchair pun tak boleh. Kan? Dia tak benarkan. Itu peraturan sebenarnya. Tapi kadang-kadang lepas juga. Itu nasib lah. Ya. Ustaz, kalau di perjalanan on the way to Jakarta tadi tu, kita memang tak larat kita. Ataupun kawan-kawan juga, ataupun ada kawan kita tak larat. Lepas tu dia kata, pesan yang kawan tu, suruh upah kawan tu ke, ataupun minta kawan dia tolong. Lentar. So, kita yang berada di tengah jalan tu macam mana? Boleh patah balik. Boleh patah balik. Kalau setakat seorang, bolehlah lawan arus patah balik. Bahayalah juga. Tapi seorang-seorang tu bolehlah tepi-tepi. Kalau by group ramai, memang askar akan halang kita tak pergi patah balik. Kalau patah balik tu macam mana, ada another way? Ada jalan tu jugalah. Sampai kalau boleh patah balik, okeylah kita ikut terowong tu juga.
Terawang orang arus pergi, kita lawan arus lah. Sampai ke balik tempat kita tu. Kalau dia tak bagi patah balik situ, kena pergi U-turn depan, habis lah. Memang sampai Jamrat baru boleh U-turn. Okey, kalau kita ambil kawan kita punya apa program perantai itu dan kita kena balik kita punya dulu, lepas tu balik Ya, itu ada cara syarat dia, macam mana cara kita nak, kita kawan kita suruh tolong, kita wakil. Dia akan sebut saya ni wakil melontar ataupun saya ni diupah melontar. Itu dua istilah yang hukumnya berbeza. Kalau wakil sekadar minta tolong lah, kau tolongnya lontar aku mat. Okey, boleh. Yang tu ada caranya, dia kena melontar dia dulu, baru melontar kawan lain, kawan dia tadi. Upah, dia ada cara dia. Kalau melontar 3 lubang adalah nanti kita sebut nanti kemudian ya. Ada syarat dia. Okey, jadi kadang apa ni kita nak wakil tu, sekarang ni senanglah handphone kan. Walaupun kita tak payah cakap kat dia, kita call je lah. Engkau tolonglah sekian-sekian. Apa dia? Oh, tak semestinya melontar, tak semestinya berwuduk. Wuduk untuk solat je lah. Ya, sila. Dam, okey. Bergantung tengok. Bateri ya. Sekejap Jadi kalau dam tu berkaitan dengan kita tak pergi Muzdalifah je lah. Bukan dam lewat di Arafah, tak ada. Cuma kita tak pergi Muzdalifah. Tak pergi Muzdalifah tu, kita tengok apa sebab. Kalau sebab kita yang lewat, kita sengaja, orang bas nak pergi, kita sengaja tandai lah apa sehingga tertinggal. Kerana kita sendiri, kita kena dam. Tapi kalau kerana masalah bas, kita dah naik bas, okey, on time, bas tu cari jalan, tak jumpa, tak masuk, tak boleh masuk. Bukan urusan kita yang tergendala, tapi urusan bas, kita terlepas daripada dam. Tengok kesalahan tu dari mana. Yang kita tak boleh masuk Muzdalifah tu. Okey. Okey, tuan-tuan. Ni. Sekarang ni kita berada di sini. Kita tadi saya sebut, siang 10 bulan, hari Nahar, hari Raya, kita tak sembahyang Raya pun. Dan kalau Jumaat pun tak sembahyang Jumaat. Sebab yang pertama, situ tak ada masjid karyah. Sebab bukan ada rumah orang situ. Bandar Mina ni, Arafah, Muzdalifah, Mina, setahun sekali tu je guna. Lepas tu kosong. Kan? Jin lah duduk. Dia tolong jaga. Jadi setahun kali. Sebab tu blower aircon memang di Mina lah akan datang penyakit kita, sesama, batuk. Sebab aircon ni setahun tak guna. Kita baru masuk tu, barulah pasang. Tu yang habuk setahun punya, zoom masuk hidung kita. Tu banyak cabaran lah di Mina. Saya cerita bukan nak bagi tuan-tuan takut, alamak tak mau pergi lagi tu. Nak, bukan. Nak supaya kita bersedia dengan situasi. Kadang-kadang orang gambaran, pergi Mekah ni, pergi Arab, bagus lah, nyaman lah, selesa. Kita nak ceritanya supaya dia tergambar, bersedia dari sini. Okey. Jadi kita duduk siang rehat, dan malam lepas Isyak, jamak takdim dengan maghrib tadi ni, baru kita berjalan nak melontar yang 10 bulan. Ni lontaran pada hari tasyrik 10 bulan. Yang kita tak lontar lagi tadi ni, dari sini baru kita pergi melontar sini, jalan kaki tadi. Selesai melontar, kita dah buat 2 kan, cukur dah buat. Ataupun katalah dia tak cukur lagi, lontar cukur. Kebanyakan orang pilih melontar dulu baru cukur. Biasanya macam itulah. Tapi tak salah, saya kata tak salah, cukur dulu baru melontar. Jadi dah buat 2 dah. Berarti tahlul awal dah dia dah boleh pakai baju jubah biasa dan sebagainya. Selesai. Lepas tu kita tunggulah dah malam 11 bulan. Kita tak melontar lagi yang 11 ni. Tarikh dah 11. Kita belum melontar untuk 11, kita baru melontar untuk 10. Faham tak? Bila nak melontar untuk 11 ni punya? Ni malam dah 11 bulan. Lepas subuh. Lepas subuh baru boleh, baru masuk lontaran untuk 11. Subuh bila? Subuh 11 bulan. Jadi kalau kita melontar lepas Isyak,
tak sah lontaran untuk 11. Yang sah lontaran untuk 10. Sebab dia masuk dah waktu dia. Adapun lontaran untuk 11, jam masuknya azan subuh. Jadi kita dah balik dah, tak tunggu subuh, tak tunggu. Kita dah balik. Jadi lepas subuh kita duduk dah kemah lah, jauh 3.5 km belakang sana. Jadi kita sembahyang subuh di kemah kita. Sembahyang Zuhur Asar di kemah kita. Maghrib Isyak di kemah kita. Dah tukar tarikh berapa bulan? 12 bulan dah tarikhnya. Tapi 11 bulan kita tak lontar lagi kan. Jadi apa kita buat? Selepas Isyak, tarikh 12 bulan, kita pergi pula jalan kaki sekali lagi. Buat apa? Nak melontar untuk 11 bulan punya. Tapi tarikh 12. Kita melontar untuk 12 bulan, untuk 11 bulan punya. Nak lontar berapa biji? Itu 3 lubang 7, 7, 7. 21. Kalau dia wakil, kena bawa 2 kali ganda lah. Apa dia? Okey. Lontar untuk 11, tarikh dah 12. Okey, faham kan? Ya. 10 bulan tu, yang 10 tu, jumlah kubra saja. Kubra sahaja. 7 biji 1 lubang. 11 bulan 3 lubang. 12 bulan nanti 3 lubang juga sama. 13 bulan pun 3 lubang. 7 kali 3 21. Okey. Jadi sekarang ni tarikh dah 12 bulan. Kita pergi melontar untuk 11. Untuk 12 belum. Bila masuk untuk 12 sama azan subuh. Macam itulah juga besok lepas Isyak baru mai tarikh dah 13. Yang 13 kita lain sikit. 12 dan 13 kita jamak. Okey. Macam mana jamak? Katalah tarikh kita 12 bulan tadi dah sembahyang subuh di kemah. Zuhur Asar kemah. Maghrib Isyak tarikh dah tukar jadi 13 malam. Maghrib Isyak di kemah 13 bulan dah. Kan? Jadi kita belum lontar 2 jenis tarikh. 12 belum, 13 belum. Yang tu kita bagi jemaah tidur dulu lepas Isyak. Tidur. Kan? Untuk apa? Bangun pukul 2 pagi. Atau pukul 3 pagi. Siap sembahyang tahajud. Jom jalan pergi melontar. Kita jamakkan bagi dekat dengan subuh tu. Faham? Sebab bila kita sampai pukul 4 pagi belum azan subuh. Tarikh melontar kita sekarang ni, tarikh berjalan kita 13 bulan. Kita melontar dulu untuk 12. Okey. Lepas subuh kita tunggulah sekejap. Duduklah melepak kat mana, melepak sembahyang subuh. Waktu tu orang tak ramai dah. Tak ramai. Jadi azan subuh, kadang-kadang kita sembahyang subuh dulu baru pergi melontar untuk 13. Jadi kita tunggu di situ, tak balik kemah. Tunggu di melepak kat tepi-tepi tu lah. Yang tu jadi homeless tu. Datang askar, Haji roh. Baik roh, pergi sini. Haji roh. Okey, patah balik. Kena main dengan polis kita. Roh, pergi sana pula. Pasal melepak macam tu dia tak bagi kita tunggu. Tapi kita kena tunggulah. Tunggu azan subuh, kadang-kadang kita azan je pergi melontar dulu. Balik main baru semayang. Bukan balik kemah Di situlah tepi-tepi tu, kat mana tempat kita letak sejadah, semayanglah. Jadi selesai jamak tu, kita salut satu laluan, satu pergi, tapi melontar untuk 2 tarikh. 12 dan 13 bulan. Selesai. Itu apa yang biasa saya buat. Dan kebanyakan jemaah haji pun yang tu, jemaah tamu haji pun. Ya. Itu nampak gambarannya kan? Boleh ya? Ya. Nak confirm satu kan. Ya, sila. Melontar tu, yang waktu kita tak boleh buat double kena habis kita tu, lepas tu masuk apa tu Subuh. subuh baru kita buat semua. Ya. Betul. Kita tak boleh pukul lagi kita lontar 7 kali 14 kali tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia kena ikut susunan dia. Susunan dia. Okey, nampak nampak gambaran dia. Kita detailkan lagi nanti. Okey, ni melontar jamrah kubra yang 10 bulan tu, hari nahar di Mina. Masuk waktu yang ni je, 10 bulan ni masuk waktu dia tengah malam. Tadilah separuh malam tadi. Jam 11 suku yang kita gambarkan jam 11 suku.
Penamat 13 Zulhijjah. Sebab tu kita melontar. Tadi saya cerita kita melontar tarikh berapa bulan? 11 bulan dah. Tapi melontar untuk 10. Boleh lah. Sebab belum tamat. Dia belum tamat waktu dia. Tamat dia 13 Zulhijjah. Yang ni memang pada buku tulis afdal, sebaik-baiknya waktu duha 10 Zulhijjah. Yang ni kita larang sekeras-kerasnya jemaah pergi. Kan? Tak boleh. Ni tugas saya. Tuan-tuan tak boleh pergi. Pergi nanti boleh mati tengah jalan. Kan? Tak boleh. Memang padat lah. Dan jemaah ingat dah tahun bila? Tahun last saya pergi 2018 ke 17. Dia jemaah haji, tamu haji. Memang kita dah bagi tahu dah. Tak, jangan pergi siang, kita tunggu malam. Dia tak nak pergi afdal sebab dalam buku tulis afdal. Ustaz, saya nak buat yang afdal. Saya kata jangan. Bukan saya lah, jemaah ustaz lain. Jangan, tak boleh. Kita pergi berjemaah. Tak apalah waktu afdal kita abaikan sebab bahaya. Tak apa, saya seorang je. Saya biasa dah naik bukit, turun bukit ni. Kan? Okey, pergi. Ajal dia sampai. Allah panggil sungguh dia, hati dia pergi juga, kerah dia pergi juga, meninggal di sana waktu rempuhan tu. Jadi kita bukan apa, memang nak jaga keselamatan tu lagi penting daripada afdalnya. Memang afdal waktu ni, tapi keselamatan. Jangan kata kita rasa kuat dan sebagainya. Jangan. Macam-macam boleh berlaku. Lebih baik kita dengarlah nasihat-nasihat ustaz ni, nasihat-nasihat petugas-petugas kita. Jangan pergi waktu ni. Kita bukan pergi malam, tarikh dah 11 bulan. Kita pergi malam 11, kita melontar untuk 10. Okey, yang kubra ni 10 bulan ni hanya satu lubang jamrah kubra saja. Jamrah kubra ni nama lubang. Nama lubang. Jamrah tu ada 3 lubang. Jamrah yang pertama, lubang yang pertama macam ni, punya kapal tuan-tuan boleh search dalam Google kan. Jamrat. Kalau nak sebut 3-3 dia sebut jamarat. Jamarat maksud 3-3 lubang. Malam ni saya nak melontar jamarat. Berarti 3 lubang nak melontar. Kan? Okey, ni satu lubang 7 biji je. Inilah gambaran gambar tu. Ni puncak ni sebenarnya tingkat 4 ni. Tingkat 4 ni helipad kat sini. Jadi kalau VIP dia pakai parking sini lah. Dia turun sikit pergi melontar. Kan? Ni laluan kita tingkat 3. Ni. Ni laluan kita. Daripada kemah belakang bukit ni, terowong Muaisim tu, kita akan keluar situ, jalan kaki. Terowong keluar sampai ke sini. Jamrah Sughra. Sughra ni nama lama dan nama sekarang Ula. Samalah. Ula Sughra. Maksudnya ni nombor 1. Wusta pertengahan nombor 2. Ni kubra ni yang ketiga. Ni 1, 2, 3. Lepas tu balik terus. Balik masuk situ. Sini ni. Balik sini. Barulah lalu terowong balik. Kita ada 2 terowong yang macam ni. 2 bukit kita nak lintas. Itu yang jadi 3.5 km. Ni semua kemah. Ni yang putih salji ni. Macam salji kan, putih. Semua kemah. Ni hotel. Ada. Tapi orang Malaysia tak. Sebab kita memang tak tamu haji pun tak galakkan. Sebab tak ada siapa nak ngurus lah. Dah pecah jemaah. Kecuali yang VIP dia sanggup longgok, dia macam bayar seorang ustaz jaga dia 2 orang suami isteri. Lain lah tu kan. Memang payahlah sini. Kebanyakan saya kata kena tambah 2,000 tadi duduk mana? Dia duduk dekat ni. Bawah ni. Kira nampaklah jamrat tu setengah kilometer. Lebih kurang. Okey, ni jamrat. Apa lagi nak cerita di sini? Di sini memang tak boleh stop langsung. Nak tunggu kawan mai daripada situ, kawan duduk situ, kita nak tunggu ni. Dah tunggu berhenti je kena halau. Haji roh. Sebab askar dia penuh. Kan? Tak boleh. Jadi kalau nak tunggu pun macam tadi ya. Dah sampai belum? Belum ke. Kita kena slow. Tak boleh berhenti langsung. Okey, dia kata jarak di antara Jamrat Sughra ke Wusta 200 meter. Lebih kurang macam itulah daripada pintu sana sampai sini. Dia luas ni, lubang dia macam satu perahu. Keluasan lubang dia saya rasa seluas ni, daripada dinding tu sampai ke dinding ni. Memang masuk. Tapi waktu padat, waktu ramai kita duduk belakang. Tu tak tahulah kot. Kita sakit tangan tak boleh kuat, pum jatuh bawah. Kan? Tapi waktu malam boleh pi rapat lah. Ni dia tembok lubang tu dekat dada boleh. Tak ramai lah. Sebab dia luas sangat. Luas. Kalau waktu, sebab tu kita nak pergi waktu malam.
200 meter, manakala jarak antara Jamrah Wusta ke Kubra, sini nombor 2 ke 3, 247 meter, jarak sikit lah. Mekah ke mana? Mekah ke depan ni. Jadi kalau nak sembahyang, menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Okey. Apa lagi di Mina, tuan-tuan? Dan satu lagi, ada package yang dia buat. Dia duduk di Hotel Aziziyah. Nama tempat Aziziyah. Di mana Aziziyah? Di tepi ni ada bukit. Di seberang bukit tu adalah Aziziyah. Tepi ni. Jadi dia tak jauh. Kalau duduk Hotel Aziziyah, jalan kaki lebih kurang setengah ataupun 1 kilometer sahaja. Jadi malam kita dengan 11, 12, 13 kita duduk kemah kan, tidur. Dia duduk di Hotel Aziziyah. Macam mana dia boleh buat package macam tu? Tapi risikonya ataupun kurangnya, iaitu mula-mula dia sampai, dia tak duduk di Hotel Mekah. Tak nampak Kaabah lah. Dia akan duduk di Aziziyah terus. Yang tu orang tak sabar, ustaz, kami main nak tengok Kaabah, ni tak nampak Kaabah. Kan? Kita kata sabar. Dak, saya nak pergi semayang dapat 100,000 ustaz. Ni Mekah juga, Aziziyah pun tanah haram, 100,000 juga. Dah dalam masjid, marah petugas-petugas. Tak apa, nanti habis kita pergi duduk sana. Maksudnya habis bila? Dah tamat 13 bulan, package akan bawa. Jom pergi duduk dalam menara jam. Lepas pada tu tak turun masjid pula. Puas kita kata pergi masjid, dapat fadilat masjid, tengok Kaabah. Okey ustaz, ni surau sini okey lah. Amboi. Yang dulu kami marah ustaz tak bawa pi. Sekarang tak mau pi pula. Kan? Itu ada tabah haji. Ada tabah haji tak buat itu. Package private. Yang saya tahu Alif Travel buat lah tahun lepas tak banyak yang buat macam tu. Alif Travel buat. Duduk Aziziyah. Saya lebih prefer kalau ada pilihan kepada saya lebih prefer duduk di Aziziyah dulu. Sebab Aziziyah dengan Mina tadi 1 km je, tak payah jalan 3.5. Kan? Nak pergi melontar habis tu. Lepas tu balik tidur hotel. Siang kita tidur kat hotel. Jadi selesa lah sikit. Kan? Tuan tahu macam kita ni nak jalan jauh-jauh dan sebagainya. Susah. Biasanya ramai tak yang ambil Aziziyah? Ramai juga. Ya? Ramai jugalah yang ambil. Banyak kan package yang buat. Tabung haji takkan buat. Kena tanyalah kalau kita minat macam tu, kena tanyalah ada package Aziziyah tak? Ada, baru kita stay. Jadi itulah pada awal tu yang kita macam semangat terhalang nak pergi masjid. Ni biasalah kita tahan telinga lah kita ni. Ustaz ni apa banyak mamai tak pergi duduk dalam Masjidil Haram. Tak apa, sabar. Kita 5-10 hari je dekat sini. Kan? 10 lebih kurang antara 5 dengan 10 lah. Naik taksi lah kalau nak pergi, tak boleh naik kena naik taksi. Jadi kalau boleh je kita nak pergi masjid kalau sendiri naik taksi kan. Tapi orang di Mekah tu tengah padat. Orang pakat datang kan sebelum pergi Arafah. Jadi orang Indo Aziziyah dia berpeluang buat hari tarwiyah. Berapa bulan hari tarwiyah tadi? Sebenarnya 8 bulan sunnah Nabi. 8 bulan Nabi pergi duduk di kemah Mina dah. 8 bulan bukan untuk melontar tapi bermalam je. Kan saya kata tadi 8 bulan orang pergi Arafah kan. Memang berjuta sana ke Arafah. Tapi orang yang sebahagian package macam saya bawa lepas Wira Saujana. Dia buat jemaah semua pergi duduk sunnah Nabi di Mina. Tidur 1 malam situ. Tak ada aktiviti apa, pergi duduk je malam situ, makan, rehat, semayang, bagi tazkirah. Itu kan. Pagi 9 bulan, pagi subuh, lepas subuh baru naik bas pergi Arafah. Kan. Tapi dan orang yang duduk Aziziyah dia berpeluang buat benda tu sebab kita tak payah naik bas, jalan kaki je. Kan? Ramai jugalah tapi taklah padat. Tak ada padat ni, memang senanglah kita masuk. Cuma fasiliti di sini tak ada lah. Gerai-gerai jualan belum ada. Kita makan malam lepas isyak kan. 8 bulan lepas makan malam kita jalan. Pergi duduk sini sampai semayang subuh sini. Tak ada orang lah, melepak lah kat mana, duduk sana. Lepas tu baru balik hotel, naik bas subuh 9 bulan baru pergi Arafah. Dapatlah satu sunnah Nabi bermalam-malam tarwiyah di Mina. Berapa hari di Aziziyah? 8 hari? Tengok kita masuk berapa bulan lah. Kalau masuk 1 bulan Zulhijjah sampai 13 bulan.
baru kita balik Mekah. Kira 13 hari kan. Kalau kita masuk lambat 4 bulan baru terbang daripada KL ni, jadi lebih kurang 10 hari je lah duduk Aziziyah kan. Balik package berapa? Package ni dia kira zaman PKP ke tak PKP kan. Zaman dulu dalam 70,000 kan. 60,000 boleh dapat Aziziyah. Tapi sekarang ni saya tak pastilah, harga tak keluar ni. Belum lagi lah, tak tahu kan. Kalau Aziziyah tu agak package dia mahal sikit lah sebab dia pindah hotel. Dan dia apa ni, yang pastinya selepas 13 bulan semuanya akan balik ke Mekah duduk hotel 5 star punya. Kan, duduk 5 star punya hotel dengan Narajam, Sofwah lah apa semua tu. Selalunya macam tu. Orang yang Aziziyah dia akan balik duduk dekat menara hotel yang paling dekat dengan masjid. Tamu haji kemah tetap maktab dia lah di Janadriyah. Jarak Janadriyah dengan dataran luar tu, dataran luar masjid 700 meter. Dataran luar masuk ke dalam lebih kurang 1 kilometer lah jalan kaki hotel ke masjid. Itu hotel yang paling dekat dia punya, paling dekat. Belakang lagi ada 1.5 kilometer kan. Kalau private dengan haji ni, adakah masa nak pergi ke Mina pada Masjid Muzdalifah tadi bercantum? Saya dalam ramai-ramai tadi bas tadi, kalau private punya bas lah. Bahasa lain. Dia tak campur dengan muassasah. Masa di Muzdalifah tadi, kemah Malaysia tadi campur tak haji dengan private? Dia tak campur. Tak boleh campur. Yang muassasah tamu haji memang berasingan dengan travel swasta ni. Berasingan lain. Dalam kawasan Malaysia lah. Kawasan Malaysia lah. Maksud dalam kawasan ni kira dia Asia Tenggara. Kadang-kadang Thailand pun ada sekali duduk sebelah-sebelah kita. Jadi bila khutbah tu masalah, saya dengar kong krang pong prang itu krang pang pang krang krang. Thailand punya. Duduk sebelah dah, kita duduk belakang sekali rapat dengan Thailand kan. Jadi khutbah Arafah. Itulah gambarannya, okey. Dan kita ni gambaran jamrat. Ni syarat melontar. InsyaAllah kita sambung lepas sarapan lah. Dan sarapan dulu. Allah alam. Silakan. Soalan, kalau ada apa-apa soalan silakan. Okey, kita tengok. Ya. Mana? Ya. Only untuk orang Asia kan. Masa kita punya tani kan lain daripada yang negara lain. Apa tu, ialah kebanyakannya orang Asia je lah yang buat macam tu, kebanyakannya. Orang Arab tak ada buat macam tu. Tapi bukan berarti kita ni buat benda salah ke? Tak salah pun. Memang sah lah, time dia tu time betul. Cuma keluasan tu maksudnya waktu yang terlalu panjang, ada orang buat awal jadi gitu. Dan ada sebab yang lain kita akan sebut dalam tajuk ni, dia sebut nafar. Nafar awal, nafar thani. Yang tu kita akan bincang nanti berkaitan dengan soalan ni juga. Kenapa kita tak ramai, orang Arab tak ada pun, orang Pakistan, India tak ada pun, sebab mereka buat nafar awal. Kita buat nafar thani. Sebab tu dah sebahagian kurang banyak dah yang di tempat melontar tu. Apa nafar awal, nafar thani? Okey, di sini. Jemaah Malaysia yang dapat ikut sebutan 10, 11, 12 ke kebiasaan yang 12 itu menjemaah. Kebiasaannya jamak. Jamak. Kalau tidak kita nak ulang alik 2 kali. Jadi perjalanan kita 11 kita pergi balik melontar untuk 10. 12 kita pergi melontar untuk 11. Ni yang 12 punya malam 13 tu kita pergi. Nak balik pula. Itu subuh besok nak pergi pula. Jadi dah rugi masa perjalanan kita. Untuk memudahkan kita pergi lambat supaya dekat dengan subuh. Satu jalan tu 2 tarikh kita melontar. Ya. Ada. Subuh tu sendiri-sendiri ke? Tak, subuh berjemaah lah. Kita memang akan bawa sejadah, tikar apa semuanya. Sebab memang bukan di masjid subuh kita tu, di tepi jalannya. Jalan tar tempat lapang, letak menghadap kiblat dan sembahyang. Tak ada wuduk. Wuduk kita bawa botol spray. Oh tak, jadi dia ada pipe minum tu, pipe cooler kan.
Banyak cooler tu. Itulah untuk kita ambil wuduk je. Ataupun kedai jual mineral pun ada. Beli air mineral lah. Kalau tak ada public kan? Apa dia? Itulah cooler minum tu lah. Cooler minum tu banyak. Jadi kita ambil wuduk di situ memang sejuk lah kan, air cooler. Okey, ni syarat-syarat nak melontar. Yang pertama sekali, satu persatu. Tak boleh pegang 7 biji Ustaz. Tak apa, kita pegang 7, bismillah, pum masuk terus. Selesai. Dah. Itu kira satu. Baru walaupun pegang 7, kira sebiji je. Cari lagi 6. Tak boleh macam tu Dia kena one by one. Yang kedua, yakin masuk. Kena tengoklah lontaran kita. Jangan lontar tak tengok. Pergi mana batu tu pun tak tahu. Tak, kena tengok. Yakin sampai hati kita tenang memang masuk tu. Masuk. Dan masuk tu tak boleh melantun. Maksudnya kita pom baling, kena kepala member depan, melantun masuk. Tak boleh. Kena kawan masuk. Yang tak, dia kena masuk terus dalam lubang. Kawah, kita sebut kawah lah. Kalau lubang tu nampak kecil-kecil, ni satu kawah yang luas. Berluas sangat. Senang lah nak bagi masuk tu. Ya. Tak, mungkin saya buat cerita lah kot. Kan, nak sebut hukumnya kan. Tapi boleh jadi dia sebab kawah dia besar, tengah tu dia buat dinding tinggi, tembok tinggi. Tujuan dia buat dinding tak bagi kawan ni baling pergi kena kawan muka kawan tu. Kan? Dia tak berperang, kawan tu baling sini pula. Jadi bukan nak bagi kena dinding. Banyak orang salah faham, dia kena alamak tak kena lah dinding tu Ustaz. Buat apa nak pergi kena dinding? Yang penting masuk lubang. Tak kena pun, kalau cantik masuk lubang, sah. Kalau kena dinding, kita punya kuatkan melantun, keluar pula daripada lubang, tak sah juga. Dinding tu sekadar pengadang. Dinding tu. Ni yang dinding ni lah ni. Kalau kita tengok gambar tadi, tak nampak. Ni yang tinggi ni. Tinggi ni dia buat dinding tak bagi mengadang. Dia mengadang tak bagi batu tu cross kena muka orang sebelah. Okey. Dan tujuan tidak terpesong. Ni kalau kita geram member ni, tolak aku tadi. Ni baling kepala dia. Masuk juga. Itu kita tak boleh lah. Kan? Kedalaman dia 4 tingkat. Dia sebenarnya batu tu akan berkumpul di bawah tu. Dia ni macam corong je lah. Kita tingkat 3, corong. Batu jatuh ke ground floor bawah tu. Dia akan korek batu tu lah. Habis musim haji dia korek pergi buang tempat lain. Kan? Kalau tidak ada bertimbun sumbat lubang tu. Okey, tidak tujuan terpesong, bukan nak baling orang dan sebagainya. Walaupun kita niat nak baling kepala kawan tu, tapi tiba-tiba tak kena kepala dia, masuk lubang. Tak boleh, pasal niat kita terpesong. Kan? Okey, cukup 7, yakin. Confident 7. Jangan ragu-ragu. 6 ke 7? 6, 7, ambil bilangan 6, lengkapkan. Lebih tak apa, jangan kurang. Masuk waktu melontar tadilah, ada lepas subuh, ada tengah malam. Melontar dengan batu atau sejenis batu. Ketul yang keras batu jugalah, tanah keras ke kan, batu merah ke, batu konkrit ke, tak kisah. Jangan taik unta, taik kambing, tu tak boleh. Ataupun konkrit semen yang runtuhan semen tu, tu tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia macam batu juga, kan semen orang ketuk-ketuk pecah tu, tak boleh. Hendaklah lontar dengan tangan. Tak boleh main, dia main sepak bola, dia main sepak baling masuk, tak boleh. Dan dengan gaya melontar. Macam mana gaya melontar? Jadi kita melontar tu macam ni. Pergi tangan belakang, orang lelaki ni angkat tinggi, bagi terbuka ketiak dia macam ni. Orang perempuan tutup ketiak dia macam tu je. Jadi orang perempuan kena pergi dekat lah. Orang lelaki boleh je daripada belakang. Kan? Walaupun dia duduk depan, ni tembok, ni lubang, dia boleh dia letak 1, 2, 3. Tapi itu bukan melontar. Tak nama gaya melontar, tak boleh. Dia kena buat macam ni juga. Masuk. Kena ada gaya melontar tu. Ni lambung, tak boleh. Macam ni, baling, tak boleh. Kena melontar juga. Okey, ni syarat untuk semua lontaran. Tak kisah lontar 10 bulan, 11 bulan, 12, 13 bulan. Okey. Dilarang melontar untuk orang lain kecuali melontar diri sendiri dulu.
Tak boleh kita buat untuk ni. Macam wakil tadi, kena buat untuk kita selesai dulu. 1, 2, 3. Lubang lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, patah balik. Buat untuk mamat pula. 1, 2, 3. Kata dia wakil 5 orang, tu dia kena ulang alik 5 kali. Kan? Orang yang wakil tu dekat Mina, dekat mahal. Dia lagi mahal lah. Kan? Kalau melontar tu baru dia nak gunting, kan? Dia kena pastikan melontar dulu lah. Jadi apapun dia kena communicate lah. Sekarang ni ada WhatsApp semua, senang, kan? Okey. Jenis tahallul. Tahallul kita sebut tahallul awal, tahallul tsani. Kita dah bincang itu ni pasal pada masuk hari ni. Okey, ni 3 perkara. Kalau buat 2 daripada 3 ni, lontar ke, gunting ke, tawassa'i, 2 daripada ni kita dah tahallul awal. Kalau kita buat ketiga-tiga dah selesai, tahallul tsani. Hasil tahallul awal, tahallul tsani kita dah sebut tadi lah. Tak nak ulang, teruskan. Ada soalan tentang tanya tentang tahallul melepaskan diri daripada. Jadi maksud tahallul, kalau dalam umrah kita faham tahallul tu gunting. Gunting dah tahallul lah. Selalu kita tanya, nak tanya dia gunting belum, kita tanya kau dah tahallul belum? Dah tahallul. Kan? Tapi dalam haji tak boleh, tak sama. Tahallul bukan gunting, gunting bukan tahallul. Kan? Contoh kita balik pada 3 perkara tadi. Ni 3 ni. Ustaz saya kata buat 2 daripada 3 dah kira tahallul awal. Sekarang ni katalah kita buat melontar, lepas tu pergi tawaf. Kita belum gunting. Kita dah tahallul awal. Boleh pakai baju biasa, baru pergi kedai gunting. Faham? Ataupun selalunya kita kata lepas gunting kita tahallul, kita pakai baju biasa. Sekarang kita dah gunting tadi di Muzdalifah tadi kan. Kita gunting tapi belum melontar, belum tawaf. Boleh pakai baju biasa? Tak boleh. Sebab baru buat 1. Jadi ini pun kebiasaan jemaah haji. Dia akan melontar dulu, balik baru gunting. Yang tak biasa buat, tapi boleh cuba dia gunting dulu di hotel, gunting, lepas tu pergi lontar. Dari sudut hukum sah, boleh, tapi jemaah akan marah. Ui, apa ni kau gunting? Kau tak lontar lagi. Kan? Itu biasa. Sebab sana ramai sangat mufti kita. Kan? Satu kemah 10 orang, 10 orang mufti. Semua nak jadi mufti belakang. Ui, mana boleh gunting? Kau tak tahallul lagi. Kau tak lontar lagi. Kan? Dia tak tahu, tak faham. Kita tahu dia tak faham. Kalau kita pegang ilmu ni, kita dah masuk waktu kan, dah tengah malam dah. Dah lepas dah ni, 11 bulan dah. Kita gunting dulu. Lepas tu, melontar. Boleh. Barulah kita pakai baju biasa setelah kita buat 2 benda ni. Kan? Gunting tu Ustaz, ada berapa banyak minimum? Sekurang-kurang 3 helai rambut gunting tu. Tapi sebaiknya jemaah haji saya sarankan, kita galakkan semua botak lah, orang lelaki, itu sunnah yang paling utama. Okey, kita tengok mabit di Mina. Cerita mabit pula di Mina ni, perkara haji yang kelima. Ni kemah-kemah kita. Ni lubang-lubang terowong ni, laluan ni lah, laluan. Kalau kita duduk kemah di sini, kita tempuh lubang ni 2 kali terowong, kita perjalanan 3.5 km. Selalunya ada ni lah, ni nombor ni bendera-bendera Malaysia sebagai lambang jemaah kita. Okey, pengertian bermalam. Bermalam berarti malam tu kita kena ada di sini 11, 12, malam 11, malam 12, malam 13. Berapa lama kita nak bermalamnya? Dari sudut hukum, sekurang-kurang kita ada di bumi Mina tu berapa jam? Berada di bumi Mina pada malam tasyrik dalam tempoh lebih separuh malam. Jangan fikir jam 11 subuh tadi dah. Itu lain. Ni lebih pada separuh malam. Okey, malam berapa jam? Daripada maghrib sampai ke subuh. Katalah 10 jam. Kita kena ada lebih daripada separuh. Kalau separuh 5 jam. Bagi 5,5 ada di Mina. 5 jam setengah. Dari pukul berapa? Tak kisah. Tuan-tuan nak mula daripada pukul tadi maghrib 6. Kita dah mula kira 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.30. Keluarlah nak pergi mana pun.
Kan? Keluar mana? Keluar daripada Mina. Contoh orang duk Aziziyah tadi ni. Aziziyah bukan dalam Mina. Aziziyah luar, tapi sebelah Mina. Kan? Katalah dia ni malam baru nak pergi duduk di Mina. Dia kena ada sekurang-kurang, kalau separuh malam tu 5 jam, dia kena ada 5 jam suku, 5 jam 30 minit. Lebih kurangnya tu 6 jam pun tak apalah. Lebih tak apa. Tapi tuan-tuan duk di kemah Mina, tak kira dah 5 jam tu. Memang 24 jam kat situ. Tak payah kira. Ustaz, berapa jam dah kita kira? Buat apa 24 jam? Daripada siang tadi, malam 3 hari. 72 jam kita duduk situ. Tak payah kira 6 jam tu. Ni bagi orang yang duduk luar. Luar Mina, dia nak main bermalam di Mina. Dia kena ambil kira 5 jam lebih. Kalaulah malam tu jadi 11 jam, berarti dia kena ada lebih kurang 5 jam setengah lebih pada tu. 5 jam 45 minit, 5 jam ataupun 6 jam. Faham tak? Walaupun plus campur. Contoh, dia duduk Aziziyah dekat. Kadang-kadang ulang tu 500 meter je pergi dalam Mina. Jadi dia pergi duduk dah sejam dah sakit perut. Tak maulah pergi tandas ni, dia nak balik hotel. Kena tengok tu dia keluar daripada sempadan Mina ni berapa minit dah. Dia duduk tadi berapa? Dah cukup sejam Ustaz. Baru sejam. Kena cari lagi 4 jam setengah. 5 jam lagi. Masuk pula, kira pula, bagi cukup lah. Satu malam tu kena lebih separuh malam. Kalau separuh malam 5 jam, 5 jam setengah. Kalau separuh malam tu 5 jam setengah, kena jadi 6 jam. Lebih kurang macam itulah, lebih banyak. Faham Ya. Jemaah yang duduk dekat hotel Azizah tu kan, dia Mina tu cukup pun 6 jam kan. Ada tempat teh tarik nak minum ke? Hotel bab makan mewah, tapi semua jadi Hajarul Aswad. Apa dia punya KFC dia apa nama? Al-Baik kan? Ayam Al-Baik tu macam Hajarul Aswad. Berebut queue. Memang saya tak sanggup makan. Tak sanggup nak berebut queue tu. Amai, bayang juta semua kan. Tapi bab kedai kopi pun semua banyak lah. Tapi semua kopi pacak Tahu kopi pacak? Order bukan ada kursi, berdiri pacak ni. Duduk terpacak ni kan. Dia tak ada kursi. Dia tak boleh letak kursi. Kalau letak kursi, berebut orang kan. Juta tu. Okey, jadi itu istilahnya kena berada di Mina lebih pada separuh malam. Yang ni saya kata 2 jenis yang akan diisytihar oleh Kementerian Haji. Yang pertama dia isytihar apa? Isytihar jam separuh malam. Yang kita kata 11 suku tadi contoh. Yang kedua, separuh malam berapa jam? Dia akan sebut separuh malam 5 jam ataupun 5 jam suku ataupun 5 jam setengah separuh malam. Itu yang kita pakai di sini. 5 jam, kalau dia kata 5 jam setengah, kita kata kena duduk dalam Mina ni lebih pada 5 jam setengah. Jadilah 6 jam, 7 jam, tak kisah. Jangan kurang. Kalau kurang apa jadi? Kena dam. Satu malam dah tak cukup jam kita, dah kena 1 dam. Dam dia tak mahal pun. Dam dia sekadar 60 rial sedekah. Tapi kena dam lah kan. Okey, boleh ya? Jadi setiap malam tu kena ada lebih separuh malam. Malam 11 bulan pun kena lebih. Malam 12 pun kena waktu ni juga. 13 pun kena lebih malam. Bagi orang yang duduk luar lah Aziziyah tadi ni. Tapi yang tuan-tuan duduk di Mina, duduk dalam kemah, yang tu tak ambil kira sejam tu. Okey, faham Okey, jelas. Pengecualian. Okey, tadi ni katalah dia 11 cukup, 12 cukup, malam 13 baru duk ada 4 jam je. Kena dam yang tu. Kalau 2 malam tak cukup, 11 12, 2 dam. 3 malam 3 dam. Kan? Okey. Ni kecualilah. Dia tak pergi Mina, ada sebab-sebab ni dikecualikan, takut terancam keselamatan diri harta. Contoh apa dia contohnya? Katalah dia tak ada hotel, beg dia nak kena tunggu di kemah di hotel Mekah. Tak boleh datang sana curi, contohlah tu, contoh saya mereka-reka lah kan. Itu contohnya dia tak boleh pergi Mina, nak kena tunggu barang. Itu dimaafkan. Menjaga atau menemani orang sakit di hospital,
mencari pekerja yang hilang. Dia kena tugas, jom kita bawa jemaah, jom cari ni Pak Haji tak balik lagi, jom pergi Muzdalifah tengok. Kita duk sibuk cari sana, terlepas kita punya 6 jam. Itu dimaafkan, tak kena dam. Terpaksa, dipaksa. Petugas yang menjaga kepentingan kebajikan jemaah. Macam kami kadang-kadang balik Mekah, jemaah sana masalah, pergi hospital nak meninggal dunia, pergi sana, pergi sini, pergi sana sini, terlepas kita punya jam malam kita. Okey, dimaafkan. Termasuk orang yang bertugas caterer, kalau dia nak hantar makanan, dia kena pergi keluar pergi ambil makanan nak masuk, jadi mungkin tak cukup jam malam, dimaafkan. Tempoh bermalam dua pendapat, ini dua pendapat, tapi kita pakai yang pertama, kena duduk lebih separuh malam. Masa berada di Mina lebih daripada separuh malam tadi, yang kira 6 jam tu. Senang kita jumlahkan 6 jam, senang saya cakap 6 jam lah. Sebab tak pernah berlaku malam separuhnya 6 jam. Mungkin 5 jam setengah, 5 jam 45 minit. Itu je selalu. Jadi kalau kita cukupkan 6 jam, berarti dah lebih lah. Jadi senang kita cakap 6 jam. Pendapat yang lemah, muqabil asah maksudnya lemah, memadai kita duduk dekat subuh. Kita ada subuh di Mina pun dah cukup. Itu pendapat yang kedua. Berarti tak cukup 6 jam pun, tapi subuh kita ada di Mina. Semayang subuh di situ dah cukup kira mabit. Berapa minit je? Mungkin 5 minit sebelum azan subuh dah ada, cukup. Tapi kita tak nak bagi jemaah memudah-mudah sangat pakai yang ni. Nanti dia tak naklah mabit di sini. Jadi memang kita pakai yang asah, yang terbaik, yang terkuat pandangan ulama. Yang ni ya. Yang ni bagi orang darurat, orang sakit, apa semua kita bagi macam itulah. Orang sakit tadi tak boleh duduk lama, Ustaz. Asma lah, angin sejuk lah, hujan lah, apa semua. Dia masalah tak boleh kena hujan, kita suruh pergi semayang subuh situ je. Masuk subuh semayang. Kalau dia ada masalah-masalah tertentu yang dibenarkan, tak kena dam lah. Tapi kalau saja-saja, ni kita suruh kena bayar dam. Malas Ustaz, saya nak duduk, malas nak pergi 6 jam duduk hotel je lah, lagi subuh saya pergi lah. Yang ni malas bayar dam. Kita suruh dia pakai yang ni. Okey. Ni kemah Mina kita, tuan-tuan. Inilah hotel 1000 bintang, tuan-tuan. Kepala kawan ni berbantaikan kaki dia. Biasalah tu. Kena member panjang pula, pam kaki dia kat batang hidung kita. Nasib lah. Beg tuan-tuan tu akan jadi bantal. Tak ada bantal peluk. Kalau nak peluk member sebelah. Tak ada bantal peluk, tuan-tuan. Tapi yang haji baru ni tak sampai juta, alhamdulillah, kita duduk mengangkang tu. Tak ada siapa kacau aku. Memang luas. Tapi inilah gambaran normal musim-musim haji. Ini dan benda yang sekarang dah jadi wajib untuk bawa, wire extension tu. Yang tu jadi gaduh. Dia plug point seluas ni, seluas satu petak, dia sebut satu petak ni, satu petak ni. Ni satu petak ni, besi sini, 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 ni satu petak, 20 orang. Dia kena susun 20 orang. Kan? 20 orang. Jadi satu je plug point, satu petak ni satu lubang plug tu. 20 orang nak satu lubang, berebut bergaduh, aku nak charge. Jadi kita suruh bawa wire extension. Senang, sambung sampai kawan tu. Kan? Aircon ni lah, aircon ni, blower ni. Memang sejuk kan. Siang sedap lah. Kan? Cuaca panas, malam menggigil. Yang tu bergaduh ke? Tutup aircon sejuk ni. Aku panas ni. Kan? Jadi biasa tu. Inilah tempat makan, tempat semayang, tempat tidur, tempat melepak, tempat sembang, semua tentu. Kan? Dan ni mengadang belakang sana perempuan. Okey, ni nombor kemah, nombor maktab adalah nombor kemah. Nombor maktab adalah nombor kemah. Inilah bermalam kita ni. Menyelimut macam ni jelah. Kan? Tak ada dah pantang-pantang langkah orang, tak ada, main langkah ajalah. Langkah kepala, langkah kaki, langkah badan tu jangan marah lah, biasa dah. Ni laluan-laluan celah kemah. Okey, ni nombor kemah kita dan nombor maktab. Semua ada di nombor ni, di tag kita. Ni laluan terowong. Ni sekarang ada escalator, walker ladder sebut kan. Walker ladder ni. Tapi kadang-kadang jam, tak boleh jalan. Kita nak guna time tu lah dia jam. Kan? Tapi slow lah.
Jarak di antara perkemahan di Mina Muaisim Jamrat tempat melontar ni 3.5 sehala. Jemaah haji perlu berjalan kaki berulang-alik 3 hari. Pergi balik dah 7 km. Kan? Itulah kena prepare tuan. Jadi hari pertama kita pakai ihram memang kena pakai slipper. Tapi hari kedua bila kita dah pakai baju biasa, dah tahalul kan? Okay, biasa kita boleh pakai kasut untuk senang perjalanan kita. Terpulang pada keselesaan masing-masing. Okey, melontar ni pun syarat yang sama tadi kita dah sebut, sama aja. Cara melontar 11, 12, 13 ni. Cuma waktu dia berbeza, waktu masuk. Ni waktu masuk. Waktu 11 bulan masuk, dia sebut afdal dia masuk tak mana? Ni dia waktu masuk, waktu melontar titik jamrat. Mana waktu masuk? Sebenarnya waktu masuk dia subuh. Tapi afdalnya tengah hari. Dia kata, tapi kita takkan pergi tengah hari. Waktu harus harus ni maksudnya dibolehkan ni dia. Selepas subuh 11 bulan untuk 11 bulan. Zulhijjah sehingga terbenam. Penamat semua sama. Tuan-tuan tengok, penamat semua sama. Yang 10 bulan pun penamatnya 13. Yang 11 pun penamat 13. 12 pun penamat 13. 13 pun penamat dia 13. 13 ni maksud apa? Terbenam matahari azan maghrib. Itu penamat melontar bagi semua jenis melontar. Penamat. Tapi permulaan dia berbezalah. Permulaan 10 tengah malam tadi 11 suku. Permulaan 11 subuh 11. Permulaan 12 subuh 12. Permulaan 13 subuh 13. Ya. Okey. Ada soalan tu tentang melontar? Ya. Ada duduk. Tapi biasanya yang duduk tu dia akan jadi tersentat. Tak jadi berak kan. Nak kencing tak jadi. Tengok, alamak, tak jadi. Tak jadi masuk. Selalunya itulah. Bayangkan juta orang guna kan. Memang dalam masa tu tak ada siapa nak cuci. Tak ada tukang cuci. Dia bukan macam hotel kan yang tunggu keluar orang pergi cuci, tak. Kita masing-masing guna, masing-masing pandai-pandai cuci. Kan, ramai. Jadi toilet tu mencabarlah sikit, mencabar kita punya kesabaran kita. Kesini melontar apa ni nak sebut hari tasyrik pertama, kedua, ketiga, tak apalah yang tu jugalah kan. Ni jamrah permulaan kita di sini 7 biji. Tak ada niat apa, tak ada. Cuma adalah doanya bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. 7 biji 7 kali bismillahi Allahu akbar. Itu sunnah aja. Kalau terlupa nak baca pun tetap yang penting batu masuk lubang. Sah. Okey, ni sebut dinding tadi. Ni satu kawah ni, satu lubang, dua side, belah sini belah sana. Keliling boleh melontar. Jadi jangan target kita nak kena dinding, target kita nak masuk lubang. Dinding ni sebagai pengadang je. Ni tengok ni suasana malam ni, saya kata boleh tunggu ni. Orang dah reda sikit, kita masuk rapat. Ni satu layer je orang ni. Satu line, satu baris je. Bukanlah bertindih dua ni. Ni satu je. Tu dinding dia, tembok dia. Okey, kaedah melontar sebelum mewakilkan. Ni bab mewakil. Ni wakil melontar. Kalaulah lontaran yang 3 lubang. Kalau tuan-tuan dapat wakil, mungkin mak kita suruh, tak kisah yang perempuan suruh orang lelaki buat, tak apa. Lelaki suruh orang perempuan buat pun tak apa. Walaupun kita tak kenal orang tu, tapi kawan kita, dia boleh tolong, tak apa. Namanya wakil. Kalau tak melibatkan upah. Kita kena sebut tu, saya minta tolong wakilkan lontaran saya je. Tu dia sebut akad. Kena sebut kataan wakil. Berbeza dengan upah. Upah ni, saya upah kamu lontar untuk saya. Nah, sekian duit. Apa beza antara wakil dan upah? Wakil ni 3 lubang kan, tadi 3 lubang. Saya kata wakil boleh lontar untuk dia lubang 1, untuk dia punya, saya punya ni 1, 2, 7 biji. Okey, kita ambil 7 lagi, kita tak bergenjak lagi duduk situ. Untuk Muhammad bin Ali, kita sebut tu, ini lontaran untuk Muhammad bin Ali yang mewakilkan padaku. Tang 7 biji. Baru pergi lubang yang kedua, untuk kita 7 biji. Ini lontaran untuk Muhammad bin Ali yang mewakilkan padaku. 7 biji. Baru pergi lubang ketiga, diri aku, yang diri aku tak sebut lah kan.
terus lontar je. Yang wakil kena sebut, ni lontaran untuk Muhammad bin Ali yang wakil pada aku. Okey. Kalau upah lain sikit. Kalau upah, saya kata kena ulang alik tadi, itu sebenarnya untuk upah. Kena buat untuk saya punya 7. Lubang kedua 7. Lubang ketiga 7. Patah balik lubang 1. Ini untuk Muhammad bin Ali yang upahkan lontarannya untuk aku. Zap 7 pergi. Itu lain. Nampak tak? Wakil boleh buat kita punya dan dia punya. Kita punya dan dia punya, kita punya dan dia punya. Itu wakil. Kalau upah, kita punya, kita punya, kita punya. Patah balik, dia punya, dia punya, dia punya. Lain. Tak sah kalau dia upah, sebenarnya upah, tapi dia buat dia punya dan upah punya. Dia punya, upah punya. Dia punya, upah punya. Yang upah tak sah, kena buat lain. Kena buat balik 1, 2, 3. Ustaz, tentang nak tanya tentang lontaran ni, ada adab-adab tertentu tak bila antara lelaki dan perempuan? Kadang lelaki boleh diangkat. Ya. Perempuan memang tak boleh angkat ketiak, tak boleh. Maksudnya makruh hukum dia lontar macam tu. Dia kena rendahkan tangan dia gitu je lah, kan? Bukanlah rapat sangat, maksudnya tutup kawasan ketiak dia rapat gitu. Jadi dia kena pergi dekat lah. Sebab macam tu tak boleh nak pergi jauh kan. Orang lelaki boleh belakang macam ni je. Wah, sejauh mana dia nak buat, boleh. Itu beza antara lelaki dan perempuan. Tapi tempat tak ada beza. Boleh je pergi suami isteri sekali. Tak ada wuduk pun tak apa, tersentuh pun tak ada masalah, kan? Cuma ialah bab aurat kena jaga. Bab sentuhan lelaki dengan perempuan lain-lain tu, tu kena jagalah adabnya. Tapi dia tak asing pun mana lelaki mana perempuan di tempat melontar, sama je boleh jalan sekali. Peraturan? Oh, tak ada. Dia tak ada sisa, main serbu je. Dia serbu sekali datang, pergilah pun. Dia tak ada atur beratur. Mungkin dia tak mampu buat lah, berjuta orang nak atur yang tu kan. Sekali juga. Sekali. Tapi kita lah taklah tolak-tolak kan. Benda tak ramai pun, tunggu je lah. Kau dah selesai lah, saya pergi. Kita pergi dekat sikit. Itu lah. Tapi tak ada lah beratur-beratur tu, tak ada. Pandai-pandai lah untuk kita pergi dekat dengan tempat melontar, tempat lubang tu. Okey, yang tu saya apa yang dah bincang di sini. Kita tengok syarat nafar awal. Ni penting tuan-tuan. Tapi masa ni penting. Nafar awal senang saja, saya ringkaskan banyak ni dia punya ni. Nafar maknanya bergerak keluar dari Mina. Keluar dari Mina. Nafar. Ada nafar awal, ada nafar sani. Sani itu yang kedua. Bergerak awal atau bergerak lewat sikit. Jadi nafar sani ni bergerak lewat, keluar lewat. Nafar awal apa dia? Nafar awal tadi kita kata awalnya, maksudnya kita skip bermalam 13 bulan dan melontar 13 bulan. Yang ni tak buat. Malam tak buat, melontar tak buat. Yang 13 punya tarikh. Berarti kita bermalam 2 malam je. 11 dan 12. Kita melontar pun yang 11 dan 12 sahaja. 13 tak melontar. Ini namanya orang nafar awal. Faham? Sekali lagi. Nafar awal, makna nafar keluar dari Mina. Keluar dari Mina. Keluar pergi mana? Keluar daripada kawasan tanah Mina. Keluarlah, pergi mana? Tak apa, nak pergi Aziziyah ke, nak pergi Mekah ke. Kan? Itu nafar. Dia awal ke sani? Awal ke lewat? Awal berarti 12 bulan dia dah keluar. Dia dah selesai malam, bermalam 11 dah selesai, malam 12 dah selesai. Melontar 11 dah selesai, melontar 12 dah selesai. Boleh keluar. Kalau nak keluar. Pilihan. Nak keluar ke tak nak keluar? Kalau nak keluar, okey, keluar pergi hotel. Keluar daripada Mina. Jadi dia tak bermalam malam 13, tak malam, dan tak melontar 13. Itu namanya nafar awal. Nafar apa tadi? Nafar awal. Nafar sani komplit lah sampai 13. Itu je beza dia. Dia bermalam dah jadi 3 malam, melontar pun sampai 13 bulan. Itu nafar sani.
Faham kan? Hari ke-13 tak wajib lah. Tak wajib. Pilihan. Ya. Apa sebab dia skip? Okey. Apa sebab dia skip satu hari tu? Sebenarnya ni pilihan. Tak ada sebab pun kalau dia nak buat, silakan. Tak berdosa. Tak batal haji dia. Tak jejas haji dia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, siapa nak pergi awal 12 bulan ataupun nak kekal sampai 13 bulan. Terpulang pilihan masing-masing. Itu dari sudut hukum. Tapi praktikal kita jemaah haji Malaysia, kita takkan buat nafar awal. Sebab pergerakan bas tu susah. Kita akan pilih nafar thani. Memang kita duk komplit sampai 13 bulan lah. Okey, kecuali kalau tuan-tuan dapat KT awal. KT awal. Ini ada sebab. Dia KT awal mungkin 4 hari selepas balik Mina dah nak balik Malaysia. Jadi 4 hari dia akan buat nafar awal. Orang ni dia akan identify lah 100 orang ni. Okey, kita senyap-senyap, tak boleh bagi tahu jemaah. Baik kita mai pukul 12 bulan sekian pagi naik bas balik Mekah. Kan? Sebab dia flight awal. Kadang-kadang ada member, "Oi, kau balik, aku pun nak balik sama." Dia KT akhir nak tumpang, tak boleh lah. Kan? Tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak buat sendiri boleh tak? Tu saya kata tadi, risiko sendirilah, jalan kaki ya. Tak ada bas. Tak disediakan bas untuk orang yang tak boleh buat nafas awal. Ataupun orang yang sakit, dah semput, dah tak tahan apa adalah, doktor akan keluarlah surat boleh buat nafas awal. Doktor ada sana. Setiap kemah tadi 80 ada satu kemah doktor. Kemah petugas tabung haji, ada doktor dalam tu. Macam klinik lah. Apa nak surat, nak balik awal ke apa semua, kena ada surat daripada doktor. Okey. Yang tu pun kalau dia sorang-sorang, tak ada bas nak ambil dia. Dia kena jalan kaki. Bolehlah upah mana-mana budak-budak kita Indon kat sana, upah dia tolak wheelchair. Tu boleh lah. Kita upah lah. Tak ada ambil 400, 500. Jauh nak tolak tu. Kita, dia menghala kemah, nak kena pergi tempat melontar juga dah 3.5. Tempat melontar nak pergi Mekah 5 km. Ataupun dia ambil teksi lah, lepas daripada melontar tu dah keluar sampai Aziziyah, ada teksi lah. Tapi teksi pun cas gila-gila. Kan? Satu teksi 200 rial nak pergi dekat 5 km je. Tapi terpaksa kalau nak. Kan? Jadi nafas awal, kalau orang duduk Aziziyah, saya cerita duduk Aziziyah di luar Mina, tapi dekat-dekat. Tu dia terpulang, dia tak ikut ustaz pun tak apa. Saya pun takkan boleh sekat jemaah. Siapa nak buat nafas awal, saya cerita nak buat nafas awal, syarat dia macam ni. Okey, saya nak buat nafas awal. Tak apalah. Malam 13 dia tak payah pergi dah. Tak payah melontar. Tapi kita dah, ustaz, kalau balik awal duduk hotel 13 tak pergi Mina pun, duduk hotel tak ada apa, duduk tidur tengok dinding je. Kan? Tak ada apa pun. Nak balik Mekah, bas tak balik Mekah, duduk di hotel je lah. Jemu-jemu pergi juga. Jadi jadilah dia nafar thani juga. Faham Jangan keliru ya. Tadi tahallul awal sani, nafar awal sani. Satgi silap cakap engkau buat tahallul awal dah ke? Nak cerita nafar dia kata tahallul. Jangan bagi keliru ya. Tahallul bab lain. Nafar ni nak keluar daripada Mina. Siapa nak keluar awal, pilihan dia. Siapa nak keluar lambat, pilihan masing-masing. Tapi praktikal jemaah kita, kebiasaan yang duduk di kemah, kita takkan buat nafar awal. Sebab tu saya kata tadi, balik pada jawapan Hajah tadi, yang orang kita pergi jamak malam 13 tu kan, pergi subuh, tunggu sembahyang subuh, dah lapang. Sebab banyak kan orang Arab, orang India, Pakistan, Bangladesh, semua buat nafar awal. Jadi waktu tu polis pun tak straight sangat, nak semayang lah, kau nak duduk lepak lah, dia tak halau dah. Sebab dah nafas awal dah balik banyak dah, berjuta orang balik Mekah dah. Kita melontar selesa malam terakhir tu ya. Sebab kita nafas thani ya. Yalah. Sikit boleh tak kena dam, memang ada dalam hukum. Walaupun kita sebut cara overall umumnya, memanglah 3 malam kita bermalam, kita melontar 3 hari, 13 sampai 13 bulan. Tapi ada option, pilihan
yang boleh kita buat takat 12 sahaja. Ada hukum dalam Quran yang dibenarkan. Ni ayat dalam Quran, faman ta'ajjala fi yawmain, siapa yang segera nak balik hanya 2 malam dia duduk, fala ithma alaih, tak berdosa. Siapa yang nak duduk sampai 3 malam pun tak berdosa, kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Baqarah. Jadi boleh pilihan kita. Cuma dari sudut praktikal kita takkan bagi jemaah buat nafas awal lah, kecuali ada kepentingan yang lain. Okey. Ini semua bincang di sini, tuan-tuan boleh baca sendiri apa yang saya cerita tadi ya. Tapi ada syarat dia. Kalau nak buat nafas awal, kena keluar dari Mina sebelum maghrib. Tarikh 12 ni. Ni Zuhur ni 12, dia dah melontar dah 12 punya. Dia dah bermalam dah 12 punya. Sebelum maghrib dia kena keluar. Kalau maghrib duk sibuk-sibuk tak keluar-keluar lagi, tak boleh. Kau balik je lah, duduk 13 je. Sebab dah azan maghrib dah, masuk 13 bulan dah, kau tak keluar lagi, balik kemah je lah. Kan? Kalau dah balik 13 tu bermalam, kena melontar 13 pula. Kan? Kalau tak jadi nafar awal, kena melontar untuk 13. Kan? Okey. Nafas thani terjadi apabila selesai melakukan amalan wajib di Mina 11, 12, 13. Nafas thani maksudnya dia buat full lah. Sampai 13 pun dia bermalam dan melontar. Okey. Apa benda ni? Ni flu kita, tak apalah ni kemudian. Kesimpulan, kita tak apalah. Tuan-tuan sekadar itu untuk kita hari ni. Bab nafar boleh bagi jelas, nafar hanya berkaitan dengan nak duduk 2 malam sampai 12 ke? Nak duduk sampai 3 malam. Itu nafar. Okey, ada soalan terakhir sebelum kita tamat? Ya. Ya, bukan. Aziziyah tak dikira kawasan Mina, tapi dia bersebelahan. Sempadan dia tengah ni, belah sini Mina, belah sini Aziziyah. Jadi bila kita keluar pergi Aziziyah, berarti kita dah keluar daripada Mina. Okey, boleh? Nafas awal lah. Tu pula bab nafas awal tu lah, nak keluar daripada Mina tu kan. Kita pergi Aziziyah. Kan? Jadi orang yang duduk hotel Aziziyah tadi, dia balik ke hotel dia lah kalau nak buat nafas awal. Kalau Kejap. Ya. pada 12 belum hari ke-13 baru dua jabrat kan. Ya. So dia kalau dia selesai yang lain semua selesai, tinggal yang melontar je. Tawaf dah tawaf, sa'i dah sa'i. Contoh dia buat macam mana dia lari pergi ke. Jadi dia buat 11-12, berarti sah haji dia. Dia kira macam nafar awal lah. Cuma kita tak anggap dia sebagai nafar awal. Sebab apa? Sebab dia tak tahu dia niat nak nafar ke tak. Dia kena ada niat. Aku nak nafar awal kerana Allah Ta'ala. Kalau dia tak niat tiba-tiba mati, berarti dia tak cukup satu untuk malam 13 tu. Tapi dia dapat haji dah sebab rukun dah selesai. Rukun tak ada dah, dia tawaf dah, dia sa'i dah. Kalau dia dah tawaf sa'i. Yang melontar 3 malam tu bukan rukun, itu wajib. Jadi kalau dia tak dapat buat, kita ganti untuk dia untuk dam je lah. Sah haji dia. Seolah dia kena dam 13 tak melontar, 13 tak bermalam. Kan? Itu je lah. Ada soalan? Ya. Kenapa awal tu Ustaz ada niat dia kenapa awal dia niat dia kan? Jadi kalau nampak kita buat nampak akhir dan tadi tu ada niat. Oh, tak ada. Nak buat nafas thani tak perlu niat. Cukupkan malam 13 habis selesai lah. Melontar semua. Nafas thani kena ada niat. Aku nak keluar Mekah ni sebagai nafar awal. Nafar awal kena ada niat. Nafar awal kena ada niat. Nafas thani tak perlu niat pun. Ya. yang satu lagi kalau Ya. tak macam ni nak letak. Ha? Pun tak ada tangan. Oh, susah lah. Macam mana kan? Dia boleh orang lain buat untuk dia. Wakil lah. Dia kena akad wakil ataupun upah tadi. Kan? Mungkin masuk je orang sakit. Ada saya bawa jemaah yang memang tak terdaya. Tua lah masa tahun tu, dia umur 80-an lebih. Wheelchair. Memang dia boleh lepas wheelchair dia. Dia kata, aku nak pergi kak. Aku nak pergi. Tolak aku. Kita upah orang tolak sampai lepas polis tak sekat dia. Sampai dia nak melontar tak boleh. Dia tak nak berdiri tak boleh dah. Nak melontar tak boleh, dia menyentuh je lambung pun tak lepas tembok. Jadi wakilkan kepada orang tolak tu lah melontar untuk dia. Lontar tu kena diri ke boleh duduk? Boleh duduk kalau boleh tembok tinggi dinding dada ni.
Kalau tangan dia okey gitu, okey lah. Kan? Oh, tak kisah. Kanan kiri tak kisah, yang penting tangan. Jangan kaki. Okey. Tanduk tak boleh. Okey, kita rasa sekadar tu kita hari ni. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Taqabbal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.